Salam sejahtera kepada semua, di mana juga anda berada. Selamat datang ke channel saya. Kali ini kita akan bercakap mengenai PRN12 Negeri Sarawak. PRN12 Sarawak akan diadakan pada 18 hari bulan ialah GPS, Gabungan Parti Sarawak, di mana dulu dikenali sebagai Barisan Nasional lah, BN, tapi dah tukar kepada GPS. Dalam GPS ni ada 4 parti, iaitu PBB, SUPP, PDP dan PRS, Parti Rakyat Sarawak. So, semua 82 kerusi mereka akan masuk lawan, bertanding. Dan pihak lawan pula ada 10. Calon bebas ada 30, termasuk Ali Biju. Walaupun beliau telah menarik diri, buat press conference menarik diri, tetapi it's too late. Selepas 10 pagi hari penamaan calon, tak boleh tarik diri. So, nama dia tetap ada dalam surat kertas undi tu. So, kalau dia perolehi paling banyak undian, maka dia akan jadi adun juga. Parti-parti lain, Parti Bumi Kenyalang PBK 73, Parti Sarawak Bersatu PSB 70, Parti Keadilan Rakyat PKR 28, Parti Tindakan Demokratik DAP 26, Parti Aspirasi Rakyat Sarawak 15, Parti Bangsa Dayak Sarawak Baru 11, Parti Amanah Negara Amanah 8, Parti Sedar Rakyat Sarawak Sedar 5, Parti Islam Se-Malaysia PAS 1, dan yang terakhir bebas sebanyak 30. parti PBK, iaitu Parti Bumi Kenyalang 73. Ya, 73. Nampaknya kali ini memang meriah. Perang bendera pun meriah. Post sekarang kali ni bukan macam dulu bendera aja. Sekarang banner pun banyak. Dah macam orang nak jual barang marketing pula. Banner, poster, semua ada. Sampai ke kawasan perumahan, lorong-lorong rumah pun mereka letak bendera tu. Hampir setiap rumah, depan rumah tu, setiap consider lah, kira satu rumah satu bendera. Banyak duit lah kali ni. Ni apa tu, PSB. Banyak orang yang dalam tu adalah bekas BN dan PKR jugalah, menubuhkan satu parti. Ini parti baru ni, Parti Sarawak Bersatu. Ada total lah, semua calon ialah 349, dan yang paling tua ialah 79 tahun, dan paling muda, ya, 2 orang perempuan, dua-dua pun berumur 24 tahun. Ini adalah positif lah, kerana orang muda-muda pun sudah jadi calon. It is good lah. Overall baguslah untuk demokrasi. Idea-idea baru, darah muda. Panas memang panas lah, tapi idea pun boleh tahan tu. Kadang-kadang orang muda idea dia cepat. Isu-isu dekat Sarawak, peluang pekerjaan, ini ada masalah lah. Ramai juga orang susah nak dapat kerja. Peluang pekerjaan, infrastruktur yang memang ada pembangunan tetapi tidak cukup lah.
Dia certain kawasan bandar okey, luar bandar ada susah sikit lah. So isu-isu ni memang banyak juga orang yang tak berapa puas hati. Dan selain daripada infrastruktur, kita kena ramai juga yang komplain pasal ni internet. Internet memang susah. Kawasan pedalaman pun susah. Tak payah cakap pendalaman lah. Kawasan dekat bandar pun luas sikit je pun tak ada internet. Time PKP tu, student online class, ada yang terpaksa keluar pergi hiking. Cikgu bawa mereka pergi hiking tempat tinggi sikit untuk dapatkan internet. Ada yang naik sampan. Pergi sungai tu cari sampai ada coverage. Bawa phone. Untuk belajar. So ini memang isu-isu yang penting lah. Sekarang orang ramai pun dah sedar lah pasal ni internet ni kan. Sebab hampir MCO ni pun lama, orang pun tak boleh keluar. So memang bergantung dengan ni lah. Kalau data saya susah. Data kadang-kadang pun tak ada line lah. Susah juga. Dan kita taraf hidup ni dekat Sarawak tak banyak perbezaan lah. Especially orang dalam pendalaman. Diploma ke, degree ke, even susah cari kerja sebab tak ada peluang pekerjaan. Belajar bagus-bagus, end up apply government. Kalau tak dapat kerja government, kerja kilang pula. Kan? Ada yang terpaksalah berhijrah pergi Singapura, KL, pindah pergi Johor untuk cari hidup, cari makan sebab tempat sendiri susah. Kalau ada pun gaji cukup makan sajalah. Nak mimpi ni ke, nak tu lah, memang tak payahlah. Memang peluang pekerjaan dari dululah. Ini memang masalah. Pun ada barang okey, tapi cuma slow lah. Pembangunan ni di Sarawak very slow. Komplain dari kecil sampai besar pun tak banyak perubahan. Too slow development dia orang. Saya ada kawan komplain. Memang dari kecil dia cakap dia sudah besar, dah ada anak. Tak banyak perbezaan. Of course lah, rumah lah. Memanglah sebab manusia dah bertambah kan. Kedai tu je, talking about infrastructure, amenities, public facilities. Tak banyak. Luar kucing. Air bersih tak ada. Masih ada yang tak ada air bersih. Ada yang tak ada elektrik. Di Sarawak ada 6 dam. Besar dam tu. Yang 500 megawatt ke atas lah, ada 6. Bayangkan. In fact, 6 dam ni kita oversupply of electricity. Oversupply dah untuk Sarawak, Kepulauan Sarawak dah lebih dah. Tapi masih ada rumah tak ada elektrik. Just bayangkan. So, macam mana? Tak ada elektrik. Nak belajar online, macam mana? Kalau yang ada connection, dapat connection, data apa semua, elektrik tak ada. Macam mana nak charge? Beliau menjangkakan hasil pendapatan negeri pada tahun ini akan meningkat kira-kira lebih 10 bilion ringgit berbanding tahun lepas iaitu sebanyak 7 bilion ringgit. Kehendak rakyat dengan adanya cukai gas dan minyak sebanyak 5% yang akan memberi pendapatan tambahan berjumlah 3 bilion ringgit setahun. Saya cerita tu bukan nak sombong, nak pada kita banyak duit, tidak. Kena rakyat berkehendakkan pembangunan. Kalau kita ada harta, kita ada pendapatan, apa salah guna duit balik kepada rakyat? Sarawak oil and gas dia pun average 3 bilion setahun.
Kayu balak, industri kayu kayan dia 3 ke 5 bilion setahun. Mana banyak lagi hasil. Itulah orang muda sekarang mula sedar. Susah cakap, memang kali ini meriah, tapi pembangkang banyak sangat juga parti. Kalau tolak bebas, 9 parti. Bayangkan. So, adakah mereka akan buat kejutan parti-parti baru ini? Atau hanya pecah belahkan undi yang mungkin memanfaatkan GPS? Ini kita tengoklah nanti macam mana. Tapi bagi saya ini kemungkinan besar berlaku lah. Split vote dia dah split. Ada yang undi ni. Tapi GPS, lah, GPS dia punya supporter memang die hard, dia tak lari punya, kan. Adalah cara dia orang ambil hati ya. Tapi parti baru ni orang pun tak kenal. Adalah kenal tapi tak ramai. Bayangkan 70 seat sebuah parti. So dia letak 70. Berapa orang saja yang dikenali oleh orang ramai? Tak banyak. Kita pun tak tahu lagi, kan. Siapa mereka ini? Adakah mereka ini berkebolehan? Lagi dia punya GPS punya kebanyakan lah. Supporter dia orang, die hard dia orang, dia simple dia. Mereka comfort zone. Mereka ni comfort zone, simple minded. Kadang-kadang you pergi pendalaman sana, dia orang tak terima parti pembangkang. Kadang-kadang tak boleh, dia tak benarkan masuk dia punya kawasan. Sampai dia keluar, dia boleh letak banner lagi. Parti lawan tak dibenarkan masuk. Ada yang kacau bendera parti lawan, jangan main Mereka ni kadang-kadang boleh dikatakan tak sub juga Kadang-kadang gaduh pun ada. Tapi mereka dia sanggup. Kalau parti lawan datang letak bendera ke nak berceramah, dia orang memang dia sanggup gaduh. Tapi so far tak adalah bergaduh, tekak menjerit-jerit tu. Adalah, biasalah. Then lagi, lah, ini kadang-kadang GPS ni, dia orang pandai ambil hati. Mereka ni, dalaman ni simple minded, comfort zone. Mereka tak, they not risk taker, tak berani. Ada orang just pergi bawah, bagi sagu hati, enjoy sikit, okey dah, dia orang fine je. Bawa air, bawa rokok. Ini fakta lah, fakta. Tak boleh di-deny lah. Macam mana you nak deny pun, ini memang masih berlaku. Harap-harap semua ni pengundi, even calon-calon lah kalau boleh, kena matang. Kalau betul-betul nak Sarawak maju, kena matang. Kena see the big picture. Bayangkan, GPS, grup GPS, selama ini mereka menang. Ya, no sweatnya. 2016, previous election, dia orang menang. Landslide, no problem. Parti lawan, mana ada menang banyak. Cuma DAP dengan PKR je menang seat. Tu, PKR pun menang 3. DAP pun tak banyak juga dia. Yang lain-lain, semua kalah. Ada yang hilang deposit. So, kali ni lagi banyak parti lawan. Kita tengoklah. Tapi saya tengok dia just akan split the vote je. Last, I fikir GPS jugalah yang untung dari ni. Sebab undi tu semua dah pecah. That's why saya tengok dia orang ni 10 parti. Dia orang patut see the big picture lah. Tak boleh so simple. Bukan senang. Nak menang, nak form government bukan senang. Cakap memang senang lah. Takkan, kalau you boleh menang 30 seat, 40 seat, mungkin lah.
Kalau you menang 30 seat pun belum tentu you boleh mendirikan kerajaan baru kan. Even you, kalau you menang lah kan. You know, miracle kan, you menang, form government. Do you have the people to run the state? Do you have the expertise? Do you have the competency? Do you have the discipline? Kan sekarang katakan dah perkara biasa semenjak Sheraton move. It's normal people tak ada rasa bersalah pun. Jadi kata. And so, pengundi matang akan tengok semua ni. Dia takut, kata kan. Contoh sudah banyak berlaku. So, sila. My advice, kita kena matang. Rakyat semua, kalau boleh politician pun kena matang. Kalau betul-betul lah nak negara kita maju, nak negeri kita maju, kita memang kena matang. Kena see big picture. Tak ada isu remeh-temeh. Kena see government yang memang boleh punya lah. Bukan perkara remeh-temeh ni tak boleh. Remeh-temeh nak buat bising-bising buat apa? Kan sekarang barang semua naik harga 20% sampai 100%. Penanaman kelapa sawit, baja semua naik harga, ada yang 100%. Ayam tak payah cakap, telur, sayur daun mahal sekarang. Lagi ni MCO, banyak orang hilang kerja, tak ada income. So, politician ni pun kadang-kadang kena fikir matang lah. Bukan ikut emosi. Kalau ikut emosi susah lah. Because emosi kadang-kadang macam cakap senang. Kalau nak buat, if I win I can fly kan. But realitinya, so harap rakyat semua keluar mengundi lah. Kita wish semua parti tu dengan supporter dia sekali, wish them all the best lah. So tu je kali ni. Sila tekan like dan share and subscribe untuk video-video lain yang selanjutnya. Banyak-banyak isu lah, isu-isu semasa, macam EPF 10K one off, sport. Kita borak-borak. Okay. Take care everybody. Saya gerak dulu. Okay.